Okey, boleh tak kita ke cerita yang menjadi buah mulut satu ketika dahulu, yang mana Hairul, sebelum kita nak pergi ke cerita tu, saya pasangkan video tu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Alright, kita putarkan sedikit korang jangan ke mana-mana, kita nak putarkan sedikit footage. Okey, aku nak balik Seremban. Kau nak balik mana aku tak tahu. Kalau kau rasa dah sampai, kau hilang, okey? Nak tumpang. Tadi. Tak bayar. Tak nak bayar sudah. Awak nak balik kerja, tak apalah dia. Tak apalah. Bayar sudah. Okey, kembali bersama dengan saya. Okey, kita baru saja putarkan sedikit footage. Ini footage saya dapat daripada YouTube ya, Hairul, bukannya Hairul bagi tu. Ini dia panjang sikit. Betul, ada dekat atas bumbung. Ada atas bumbung. Itulah saya pun tak perasan benda tu. Jadi saya tengok balik zoom nampak macam bendera. Tapi saya tak pastilah. Nampak macam bendera lah. Tapi bila tengokkan balik macam ya pun ada. Tapi itulah, susah nak mengiyakan benda macam ni lah. Okey, boleh ceritakan macam mana pengalaman situasi tu sebelum? Okey, masa tu 8 hari bulan November kalau tak silap. Masa tu time saya standby. Kerja standby sampai pukul 12. Jadi kehidupan saya kat Port Dickson tu baru lagi tu baru pindah tu dalam sebulan 2 bulan lah macam tu. Jadi masa standby tu habis dalam pukul 12, saya pun pergilah telefon kawan saya tu, si KN Baskers dengan si Mel tu. Dia pun habis basking dekat waterfront tu. Jadi lepaklah dengan dia, lepaklah dengan Cha, dengan air semua tu. Abalan sampai sekitar pukul, habislah lepak-lepak dalam pukul 2. Jadi saya fikir tu dah lepak, jadi terlupa pula aku nak balik mana. Masa tu quarters PD tak dapat lagi. And then nak balik ke Melaka, ikut jalan dalam. Dan dalam yang jalan Pasir Panjang, ikut jalan Kuala Sungai Baru, kan agak segan jalan tu kan. Jadi saya fikir Seremban kampung saya. Jadi mana lagi seram agak-agak. So saya pilih jalan Seremban lah. Seremban tak seram sangat. Dia seram, dia bukan seram, dia serem. Serem, betul. Jadi lepas minum tu, saya pun geraklah balik. Gerak. Masa tu konvoy lah sekali dengan si Ijam tu. Jalan keluar highway tu, saya keluar je highway tu, terasa kereta ni berat tu. Dia macam seolah-olah. Masa tu masih konvoy lagi? Masa tu masih berkonvoy lagi? Tak, dia tu je teruskan perjalanan terus ke Spring Hill. Saya masuk ke highway. Masuk highway plus tu kan. Masuk highway tu, lepas betul, selepas ada je jantas apa saya tak pasti. Orang cakap je jantas tu je jantas Spring Hill. Lepas dia lalu je jantas tu, terus kereta saya ni seolah-olah macam kita bawa kereta tarik handbrake. Macam berat lah. Cakap, kenapa ni? Jadi saya pun fikir balik, ada terlanggar sesuatu ke? Jadi saya pun berhenti ke tepi, bukalah torchlight kat handphone, tengoklah kat tayar ke ada terlanggar apa-apa ke kan, brake jam ke. Tengok tak ada masalah. Saya risau lah, kenapa? Mungkin enjin kot. Cakap apilah bulan ni masalah kereta lagi kan. Tapi tak apalah, tengok jam pun dah dekat 2 lebih. Saya pun teruskan je lah perjalanan. Masuk balik dalam kereta, jalan lah. Tapi dalam keadaan yang kita yang berat lah. Saya doa je, ya Allah janganlah breakdown tengah jalan, dah lah highway ni gelap. Dalam sekitar dalam 10 minit ke macam tu kot. Yalah kita drive, tengok juga belakang, kiri kanan kan. Dia terpaksa, apa Allah ni? Baju kot kan, barang kan. Dia fikir, tak mungkin. Tengok betul-betul tak nampak. Saya kat belakang, tengok belakang, Allahu Akbar. Kau main besar lagi dia.
Macam lembaga juga lah, warna putih. Maknanya Hairul bukan tengok saja di side mirror, bertetang mata, betul tak? Betul. Okay. Saya tengoklah belakang macam tu. Bertetang mata tu kalau boleh diterjemahkan, dia adalah sok bunjut ke atau macam mana? Dia macam bukan sok bunjut. Dia lebih kepada macam lembaga lah, lebih kurang macam tu lembaga. Dia nak kata putih tak putih sangat, tapi macam lebih pada rambut tu mengurai sampai ke bawah lah. Warna putih-putih kekuningan macam tu. Dia ada berkepala semua lah. Dia komplit, tapi dia menunduk lah, tapi lebih pada rambut je lah. Lebih pada rambut. Jadi saya fikir, dia ni benda ni kan. Saya pun fikir balik, benda ni kot yang berat kot. Yalah, kalau fikir memang menggelabah lah time tu, dah lah penat kerja kita, penat kan. Dia time tu lah masuk kereta tak bagi salam. Jadi benda tu yalah, kita kena positifkan diri lah. Sebab kalau fikir balik, kalau kita takut nak buat macam mana time tu. Takkan nak berhenti tepi highway tu berlari kan. Jadi saya pun bohonglah cakap tak takut pun, betul tak? Jadi saya pun just macam ubahlah cakap, jom kau ni masuk kereta tak bagi salam. Kau ni cakap lah, kau siapa nama kau ni Jadi macam dia senyap gitu, jadi aku berani. Masa tu belum rekod lagi Masa tu belum rekod lagi. Alright. Masa tu belum rekod lagi. Masa tu saya rasa dalam 10 minit kot saya berborak lah dengan dia, kau ni asal mana lah. Sempat berborak lah Tapi dia tak jawab lah. Faham. Dia senyap dia. Masa dia senyap tu kira berani tu. Kalau dia menyaut dengan senyap, aku tak tahu apa. Kenapa tak suruh dia tekan button mute? Unmute. Lepas tu tanyalah, kau ni nak pergi mana kan? Siapa nama kau kan? Kau ni dalam buruk, bisu pula. Allah Akbar, macam tu lah. Lebihkan kepada tu. Jadi timbul lah, aku rakam bagus juga ni. Masa tu lah saya pun ambil handphone, nak rakam macam mana? Macam susah kan? Selfie lah. Selfie lah. Dalam keadaan macam selfie, ada satu tu try selfie tapi tak nampak. Dia sebab yang satu dia terang, dia gelap kan. Memang tak nampak. Lepas tu yang lebih saya pun tukarlah kamera tu kepada macam selfie. Tu kamera macam biasa, tapi saya arahkan kepada center mirror tu. Saya arahkan ke center mirror tu. So kat situ dia nampak. Nak menghala ke dia, saya pun tengah drive kan masa tu, jauh kan, bahaya kan. Masa tu rakam. Itulah yang saya cakap, kau ni apa nak pergi mana. Masa tu saya tak ingat apa lah, cuma redoi lah. Kau nak pergi mana, kau duduk je, jangan kacau aku. Macam tu lah. Ada tak sewaktu ketika itu mungkin ada bunyi ataupun bauan macam mana ketika tu, ke tak ada apa-apa? Ketika tak ada, saya rasa tak ada apa-apa. Bau pun tak ada, bunyi-bunyian pun tak ada. Memang lebih kepada mungkin saya dah mindset masa tu nak macam nak ubahkan takut tu kepada nak berborak lah kan. Borak macam tu je lah. Sampai tol polisen tu cakap cuak juga ni masa tu. Ada ke tidak smart tag ni? Bila tu fikir kalau smart tag kalau tak ada bateri kan kena berhenti. Awak lagi risau juga kalau berhenti kan. Pakailah Tashengo. Pakai Tashengo. Tengok ada lagi tak? Ada lagi. Cakap kau sampai nak mana nak ikut aku ni? Betul-betul sampai Petronas Rasah kalau saya tak silap, lepas tol polisen tu. Ada Petronas kan belah kiri tu kan. Lepas tu baru terasa kereta macam normal. Cuk belakang dah tak ada. Rasanya dia balik kat situ kot. Tapi Errol, ini KN Baskers kata PD Seremban Highway 8 minit Januar. Macam mana kau kira lepas masuk highway jumpa hantu, highway 10 minit jumpa hantu, lepas tu 10 minit berborak dengan hantu, sembang kau ni. Husnuzon lah sikit. Tapi kan, okey, orang pertama yang Airul kongsikan ataupun tunjuk video ni siapa? Adik lah, si Jam ni.
Kita orang ada dalam satu grup tau. Okay. Ada satu grup. And then saya mention kat dalam, oi, rezeki aku malam ni. Tunjuk, oi, apa tu macam tu lah. Jadi dia ingatkan, yelah, bukan apa, saya ni kan lebih kepada mengedit gambar, letak gambar tu, gambar ni. Tapi dia orang lebih ada yang segelintir akan ingatkan saya mengedit benda tu. Jadi itulah terpulang lah. Sebab benda tu pun bagi saya, untuk apa kita nak buat edit untuk kan. Sebab susah juga. Tapi selepas daripada kejadian tersebut, dia tidak macam mengganggu emosi ke atau membawa kepada demam ke? Selepas kejadian tu, rumah saya tak nak bawa kereta tu. Seram juga tu. dia tak nak bawa kereta tu. Jadi saya kena bawa. Kereta Vios tu ke? Bukan, kereta yang Estima tu. Okay. Saya lagi selesa pakai Vios tu sebab jimat. Kalau kita tak pakai kereta tu sebab benda tu tumpang. Jadi tak apalah, saya try makan masa juga. Dia lah perempuan kan. Dia pun takut. Jadi saya pun tak apalah, bagi je lah pakai Vios tu. Kira dia memilih jugalah ya. Hantu-hantu ni memilih ke Itulah, tapi kejap lepas pada tu saya bawa balik kereta yang bising tu, merah tu. Tak ada pula nak menumpang. Yelah, kita bising kot. Tapi itulah, mungkin rezeki juga lah kot. Saya pun lebih kepada mungkin dengan Allah kot. Dia nak balik masa tu Grab mungkin dah tak ada malam. Tumpanglah kereta ni lalang malam-malam ni. Tapi yang kata berat tu memang terasa berat Betul bang, terasa berat dia. Saya ingatkan benda tu macam cerita, entah ya tidak. Yelah, sebab kita ni manusia kan, lebih kepada macam tak betul tidak orang ni kan. Tapi benda tu dah jadikan dia sendiri. Betul rupanya. Tapi berbalik pada cerita pakcik dan makcik yang jumpa di Gambang tu, berat juga tak? Tu tak pula. Itu normal, tu biasa. Tapi kalau cerita yang sama juga, lebih kurang benda tu terjadi dekat Pasir Panjang. Itu sebulan sebelum Noah dapat pindah ke Port Dickson. Tu nak cerita ke? Sempat ke? Sempat. Kita ada setengah jam lagi. Wow, setengah jam lagi. Okey. Ni cerita ketiga lah. Tapi cerita ni tak habis. Dia sampai kat taman. Sampai kat taman saya tu. Saya pun kita ni kan kadang terpengaruh dengan cerita-cerita dulu-dulu kan. Kadang-kadang ada duit tahun lah kan. Jadi sampai taman tu, buka lah lampu, tengok kok ada duit tambang ke USD, kita tak tahu rezeki. Jadi saya buka lampu, tengok tak ada apa-apa. Saya pun konon nak merekodkan penghabisan lah cerita tu, takut cerita gantung. Kan saya cakap lah, siap tak bayar. Dah tumpang tak bayar kan. Masa tu saya rekod dah sampai taman rumah. Dan ada orang cakap nampak kelibat tu dekat atas bumbung. Tapi saya tak pasti. Benda tu saya tak pasti. Sebab ada orang cakap benda tu bendera. Tapi saya dah zoom tak nampak juga macam bendera. Tapi kita iakan je lah kot. Okey, kita baca sikit lah kan komen-komen rakan-rakan kita. Antaranya, kalau boleh saya baca kat sini, Muhammad Syafiq kata, sebelum tu, okay, kita ada Putri Laura Jasmine, yuhu katanya. Alright. Seterusnya Mat Afro ABM, dia bawa slow 20 km sejam. Okay, Muhammad Syafiq kata KN Basker, KN Basker kata no wonder lah highway PD ni memang keras. Aku 4 kali jumpa cuma tak pernah ditumpang je. Okey, tadi saya terbaca KN Basker pernah jumpa Sok Bunjut. Kalau boleh KN Basker boleh ceritakan sikit dalam wall, boleh saya bacakan. Seterusnya Mat Afro kata malam-malam bas dah tak ada lah, Grab pun tak ada ambil. Alright. Okey, Tok G tanya, ada bau tak dalam kereta? Tok G tanya. Tadi dah tanya soalannya, tak ada bau Tok G. Betul tak ada bau Airol? Tak ada bau. Estima tu selesa ke Rol? Luas pun luas. Kalau kereta yang bising tu kocik, kocik tak selesa katanya. Betul, Nedia kata ya kan, tersopit deh. Okey.
Tapi kisah hantu tumpang ni viral nombor 1 Malaysia. Dia kata. Okey, Faizal kata ingat lagi gi paka kau nampak perempuan tua tepi karak. Itu cerita yang awal tadi ya? Bukan, ni cerita lain. Itu lain. Okey. Suzy Nadia kata niat nak bawa ayah saya pula jumpa ingat nak bawa ayah saya pula jumpa ustaz ni. Silakan. Ustaz. Dia ingat Abang Carol grab code. Ni lah dia Fahmi Aziz Al-Shifa yang saya masukkan tadi. Okey. So jodoh saya dengan ustaz ni lah. Muda lagi. Sangat muda. Ya, betul. Alright. Sampai alhamdulillah sampai sekarang lah. Jadi kita masih lagi dalam sekitar cerita yang bertemu dengan Sok Bunjuk dalam kereta tu kan. Jadi bila dah bagi tahu, saya walaupun kenal Hairul dalam industri muzik, kita jarang orang kata mengopi dan sebagainya berbanding dengan rakan-rakan Hairul ni macam KN Basker dan sebagainya. Tapi saya cuba menelaah macam Hairul ni memang seorang yang sangat happy go lucky dan you suka buat benda-benda yang dengan istilah lainnya prank lah. Okay? Saya kenal awak begitu. Tak tahulah kalau di sebaliknya. Jadi saya yakin bila awak buat perkara ini atau awak kongsikan perkara ini menyebabkan kepercayaan realitinya cerita tu berkurangan. Kerana dengan diri awak tu orang akan mesh kan. Ya, betul. Contoh macam orang akan mesh kan. macam penampilan awak sini. Kalau awak cerita tentang agama mungkin orang kurang tak percaya. Tapi kalau awak bercerita tentang lagu rap, orang percaya dengan penampilan awak. Betul. Betul. Saya suka tu. Saya sangat setuju. Jadi macam mana video tu boleh jadi viral? Tu nak tahu juga. Saya up video tu kebesokan harinya. Sebab besok tu adalah hari Family Day Kelab Kilat Tenaga Nasional Tunku Jaafar lah. Dekat area apa nama tempat tu saya tak ingat nama dia. So saya masa tu saya uploadkan video tu. Ada dua video lah. Jadi pada petang tu saya tengok saya punya notification sampai 99 plus. Apa hal ni? Jadi saya pun tengok benda tu jadi sampai viral pasal Syakab Keli lah. Syakab Keli dah share. Lepas tu Ustaz Hanafi. Ada banyak sampai rasa saya kira kat 8 ke 9 page yang besar lah share benda tu. Okey Hairul, tadi kita minta KM Baskers kongsikan pengalaman beliau. Dia ada tulis di sini, Jalan PD Seremban, Jalan Lama, pukul 1 pagi, pocong bawah pondok bas tahan kereta aku. Ada 2 ekor, satu besar, satu kecil. Seminggu aku demam, sumpah tak tipu. Itu yang dikongsikan oleh KM Baskers. Alright, Ahmad Sirajuddin, rumah kuarters TMB Kelang seram tak? Alright, seterusnya Mak Afro ABM katanya, oi, macam mana pocong tahan kereta kau? Tangan dia dah kena ikat. Dia mungkin jari juga. Okey, Zarina Anwar pula kata best segmen ni terbaik. Okey, terima kasih kepada Zarina. Jangan lupa like fanpage ini ya, Sembang Seram. Dan seterusnya terburai kain kapan dia. Okey. Kak Oji pula kata, babe, share lah pasal toyo kat rumah tu. Ni siapa ni? Zarina Anwar. Dia minta kepada Zarina Anwar untuk sharekan kisah-kisah toyol di rumah tu. Okey. Sergio Mok pula kata, dulu teman kena tepuk kat belakang masa pi buang air kat tandas masa belajar kat IKBN Dusun Tua. Pandang belakang tak ada siapa. Apa lagi buat muka mamai terus masuk dalam dom tidur balik masuk dalam dom tidur balik. Itu memang kerja kau. Nida kata, saya dulu adalah pengalaman rambut kena usap. Dulu suka dengan Suria FM katanya. Abang Bob Ringo. Start kena kacau tu saya tak dengar dah kisah Jangan Tutup Lampu Abang Bob tu. Saya pun pernah menjadi tetamu juga untuk program Jangan Tutup Lampu episod 21 tak silap saya. Rumah kuarters TMB Kelang tu tempat simpanan hantu tak? Muhammad Syafiq tanya. Okey. Itu mungkin gurauan daripada Syafiq. KN Basis kata, lagi satu nak kongsi, aku ni kerja construction, so kena kerja malam. Kalau jaga site sekolah, hospital dan kamp askar, memang jumpa hantu. Ini semua geng-geng TMB
UK Mazgers ni dia seorang busker dekat Port Dickson. Oh, dia basker. Dia busker yang dekat waterfront tu. Itulah, kalau korang ada lagi cerita sebelum kita nak teruskan cerita yang seterusnya daripada Hairul ni, sebenarnya makin lama makin panas. Jam pun telah menunjukkan pukul 12.07 malam.